Saya mulakan perbincangan pada hari ini untuk bercakap dengan tuan-tuan, follower saya, peminat saya, komen saya terhadap kabinet ini. Apa yang agak saya lihat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang pejuang yang meningkat selama 24 tahun, ya, pada tahun 98, bangkit dengan satu slogan yang dipanggil reformasi, reform, ya, perubahan, merubah, ya. Tapi apabila dia menubuhkan kerajaan ni, dia panggilnya pula kerajaan ini ialah kabinet kerajaan perpaduan. Persoalan saya, kenapa tidak dipanggil kabinet ini sebagai kabinet reformasi? Kerana sama ada Barisan Nasional, GPS, GRS, Warisan yang mendukung penubuhan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dari konteks yang sebenarnya dipanggil kabinet reformasi. Inilah kabinet yang akan merubah landscape politik kita untuk jangka 5 tahun di bawah seorang pemimpin yang terpenjara dan dipenjara, dan juga beberapa kes yang dilihat kezaliman dan sebagainya. Ialah soal perjuangan reformasi. Tetapi apabila berkuasa dapat menubuhkan kerajaan, dia tidak berani untuk menyebut bahawa ini adalah kabinet reformasi. Jadi ini yang agak saya pelik sedikit. Kerajaan ini ataupun kabinet ini dipanggil kabinet kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan sudah selesai. Bukan satu isu. Kerajaan perpaduan adalah selalunya tak boleh ditranslate ke bahasa Melayu. Dia unity government, iaitu tata konsep mengenepikan kepentingan garis perjuangan politik parti politik yang menang, UMNO dengan Melayunya, DAP dengan Chauvinis Cina-nya, ataupun yang tepatnya seorang pemegang garis Sosialis Demokrat, GPS mungkin parti yang sealiran dengan UMNO, iaitu Demi Pribumi Sarawak, berkongsi kuasa dengan satu majoriti yang terbanyak di dalam pilihan raya baru ini, iaitu Pakatan Harapan, iaitu parti yang dilihat berhaluan kiri, kerana PKR adalah parti yang memperjuangkan garis kiri, kerana ia adalah cantuman daripada penubuhan pembubaran Parti Rakyat Malaysia, Parti Sosialis Rakyat Malaysia, ya? Yang mana bekas presidennya Hassan Karim masih lagi berada dalam PKR dan menang dalam kawasan pilihan raya Pasir Gudang. Dan itu tuan-tuan dan perempuan, ini agak pelik sedikit. Sebenarnya kabinet ini dipanggil sebagai kabinet reformasi, ya. Jadi dalam konteks ini, ya, saya satu persatu ada orang pertikaikan dan juga keluar dalam viral terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim memegang portfolio kewangan. Malah timbalannya pada tahun 2015 pernah membangkitkan isu untuk menjadikan satu undang-undang Perdana Menteri tidak boleh memegang jawatan portfolio Menteri Kewangan. Jadi masa itu ialah Menteri Kewangannya Najib Razak. Soal kabinet dan sebagainya itu tidak berbangkit boleh atau tidak boleh, tapi hari ini benda itu diviralkan balik, dibangkitkan balik, kerana Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri dan memegang portfolio Menteri Kewangan. Pada saya itu bukan satu isu besar bagi Perdana Menteri untuk memegang jawatan Menteri Kewangan, dan ianya tidak bercanggah dengan apa yang dilakukan oleh Rafizi, kerana masa itu Rafizi adalah ahli parlimen PKR dan pembangkang di zaman Perdana Menterinya Najib Razak. Dia cuba mengusulkan itu kerana dia mungkin berpendapat masa itu bahawa Menteri Kewangan ini terlalu besar kuasanya. Dari itu sekarang kita memang melihat bahawa beberapa video sama ada dalam masa 2-3 tahun ini atau sebelumnya akan perihal PM Anwar Ibrahim menyebut berulang kali
antaranya ialah termasuk harga minyak. Dari itu, sekarang rakyat menuntut, bolehkah dilakukan yang kalau saya jadi Perdana Menteri, bukan nak tunggu 24 jam, bukan nak tunggu 1 bulan, seminggu macam sekarang, tetapi esoknya automatik minyak turun. Dari itu, siapa yang berhak untuk nak menurunkan harga minyak? Menurunkan harga minyak ini ialah Menteri Kewangan. Dari itu, bagi dia peluang dulu, duduk di meja Menteri Kewangan, melihat fail, mendengar taklimat pegawai-pegawainya, dan anehnya sekarang, dia meletakkan penasihatnya orang minyak, iaitu Hussein Marikan. Dan kita juga melihat bahawa dia akan kawalan kontrak-kontrak dan sebagainya. Antara satu benda yang agak dah diselesaikan sebelum beliau mengumumkan akan menjaga Kementerian Kewangan ialah projek runding terus atau projek nego yang dilihat tidak adil, zalim, kerana melalui kroni, melalui siapa kamu kenal, kamu akan mendapat tender itu berdasarkan kehendak orang-orang politik, dan kamu ada kabel di Kementerian Kewangan. Dari itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang jadi Menteri Kewangan. Kita bercakap soal kos sara hidup. Kos sara hidup banyak bergantung kepada Kementerian Kewangan, termasuk harga rumah, termasuk harga itu, harga ini, termasuk harga kereta. Sekarang kita lihat macam sekarang ini, saya dah menulis seorang yang senatornya disambung balik, akan keluarkan AP kereta lagi untuk kroninya pula. Patutnya Perdana Menteri boleh menyebutnya bahawa tidak ada AP baru, dan kerajaan kena kaji semula AP yang telah dikeluarkan oleh pendahulu yang dulu, sama ada di zaman Azmin Ali sebelumnya ke, untuk ditengok dan dilihat apakah hasilnya dari segi kepentingan Melayu. Kalau mereka dulu dapat dengan tujuan untuk nak jual AP, duduk goyang kaki, masuk setiap bulan 200,000, 300,000 kerana menjual AP, patutlah AP mereka itu ditarik balik walaupun mereka ada showroom. Kerana saya tahu beberapa orang kawan-kawan saya yang membuat bisnes ke AP ni, mereka jual AP, duduk senang lenang, punca segala pengeluaran AP ni kamsen lah, daripada menjual AP berapa pada bukan menteri saja, pegawai di Kementerian MITI itu pun juga hendak juga habuan dia. Bukannya mudah-mudah. Kalau anda tak ada kabel di kalangan pegawai Kementerian MITI, dia akan jawab bahawa kerajaan tidak lagi mengeluarkan AP, tapi lepas jawab tu ada lagi keluar AP. Itulah contohnya.